Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus Minggu Depan bersama saya, Naila Huda. Dan selepas sidang ASEAN dan mesyuarat kumpulan G7, pemimpin akan berhimpun minggu depan untuk kumpulan atau G terbesar iaitu G193 ataupun sidang kemuncak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dikenali sebagai UNGA yang menghimpunkan pemimpin seluruh dunia. Dan kata Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres, masyarakat dunia akan melihat kepada pemimpin-pemimpin untuk mencari jalan keluar dari pelbagai cabaran ketika ini, termasuk krisis iklim, kenaikan kos sara hidup dan juga konflik yang terus memuncak. Next week begins the greatest G of all, the G193, the high-level week of the General Assembly. It is a one-of-a-kind moment each year for leaders from every corner of the globe to not only assess the state of the world, but to act for the common good. And action is what the world needs now. We will be gathering at a time when humanity faces huge challenges, from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities and dramatic technological disruptions. And people are looking to their leaders for a way out of this mess. Yet, in the face of all this and more, geopolitical divisions are undermining our capacity to respond. A multipolar world is emerging, and multipolarity can be a factor of equilibrium, but it can also lead to escalating tensions, fragmentation, and worse. So to bring our multipolar world together, we need strong, reformed multilateral institutions anchored in the United Nations Charter and international law. Untuk Fokus Minggu Depan, jam ini kami ingin melihat kepada sidang kemuncak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNGA ke-78 minggu depan. Apa yang bakal menjadi tumpuan di pentas dunia dan apa juga mungkin aspirasi, harapan, visi yang ingin disuarakan Malaysia di pentas dunia ini. Dan bersama saya untuk mengulas dengan lebih lanjut, Harizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan hubungan antarabangsa. Terima kasih Harizal sudi bersama kami di Astro Awani. Kita lihat pemimpin dunia akan kembali ke pentas UNGA sekali lagi untuk tahun ini. Apa yang boleh kita jangkakan menjadi tumpuan kali ini? Terima kasih Naila. Saya merasakan untuk tahun ini apa yang menariknya adalah kita sedang melalui satu fasa di mana kepentingan dunia daripada segi multipolar ini menjadi lebih orang cakap memuncak lah, ya. Di mana kita tidak nampak ada satu kuasa besar yang boleh memimpin dunia untuk menuju ke arah-arah tertentu. Tidak dinafikan terdapat kuasa-kuasa besar masih di dunia, namun begitu kita nampak semenjak kebelakangan ini platform multipolar itu lebih dibicarakan. Ini menunjukkan bahawa banyak negara-negara sedang mencari satu semacam koalisi yang baru ataupun semacam platform yang baru di mana mereka dapat membawa ke hadapan visi-visi dan juga agenda mereka. Jadi saya rasa apa yang menarik pada tahun ini adalah kita melihat kepada satu konteks di mana dunia menjadi semakin multipolar dan di manakah kuasa-kuasa besar ini meletakkan diri mereka di dalam satu environment, ya, di mana negara-negara lain itu nampaknya lebih penting daripada satu atau dua negara besar yang tertentu. Ya, dunia yang multipolar tentunya itu menjadi tumpuan. Itu kita akan kupas juga sebentar lagi. Tapi sebelum itu, untuk kita bandingkan tahun lepas dan juga tahun ini, apa yang mungkin berubah, apa yang akan kekal sama yang tidak berubah? Contohnya kita lihat konflik Rusia-Ukraine sudah pun memasuki tahun kedua dan ini tentunya dijangka akan membayangi UNGA sekali lagi. Bagi Harizal, apa yang kekal sama, apa yang mungkin berubah kali ini? Ya, so yang pertama sekali saya pergi kepada apa yang tidak berubah lah, ya. Apa yang tidak berubah adalah bagi saya dunia masih mendepani isu-isu kronik, ya, yang kita masih belum dapat persefahaman bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang pertama adalah masalah alam sekitar. Jadi kita nampak masalah ini semakin lama semakin kronik, walaupun banyak negara telah mencadangkan atau cuba membuat pelan-pelan tertentu ke arah transformasi
ekonomi mereka supaya menjadi ekonomi yang lebih hijau. Namun kita belum nampak lagi satu jalan kerja yang lebih stabil, yang lebih konsisten dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tidak berubah tentu sekali konflik-konflik di dunia. Kalau Naila baru katakan tentang konflik Ukraine, kita lihat perang di Ukraine itu masih berlangsung. Dan juga banyak peperangan-peperangan lain yang mungkin tidak mendominasi masa-masa berita ataupun news time, tetapi masih berlaku di banyak tempat di dunia. Jadi krisis peperangan di dunia ini kita masih belum dapat menyelesaikannya. Itu antara contoh-contoh besar. Apa yang berubah yang saya rasa agak menarik tahun ini adalah seperti yang saya baru katakan tadi, di manakah kuasa besar menempatkan diri mereka di dalam keadaan yang lebih multipolar. Jadi contohnya kalau kita lihat China, dan ini saya rasa penting untuk UNGA pada tahun ini, UNGA ke-78, adalah untuk kita melihat apa yang China akan bawakan. Sebab kita nampak China telah memainkan peranan yang lebih besar di dalam BRICS. Jadi nampaknya China cuba menarik apa yang kita panggil the voices of the global south ke dalam BRICS untuk menjadi alternatif mungkin kepada apa yang Naila katakan G193 pada awalnya tadi. Ya. Bercakap tentang apa yang mungkin berubah seperti yang Harizal katakan juga dan banyak tekankan mengenai dunia yang semakin multipolar, ini juga diakui Setiausaha Agong Antonio Guterres yang katanya ini boleh mengimbangi persaingan antara negara-negara kuasa besar, dan ada juga penganalisis pemerhati yang juga menjangkakan lebih banyak tumpuan akan terarah kepada negara-negara membangun. Ini mungkin termasuk juga negara di Asia Tenggara seperti Malaysia. Boleh terangkan sedikit mengenai perkara ini apabila kita bercakap dalam konteks dunia multipolar ini, adakah negara membangun sekaligus akan mendapat lebih banyak perhatian kali ini? Jadi saya nak bercakap dengan ada contoh lah, sebab saya rasakan itu lebih mudah. Jadi kalau kita lihat sekali lagi kepada BRICS dan apa yang China telah lakukan di BRICS, adalah China telah memperkenalkan GDI contohnya, the Global Development Index. Dan melalui GDI ini, China cuba mengetengahkan apa yang penting untuk negara-negara membangun dan apa yang diperlukan. Untuk mendalami bahagian ini, saya cuba link balik kepada environmental issues. Contohnya, China telah memberikan komitmen yang besar untuk mengimbangi carbon emission di dalam membangunkan ekonomi mereka. Namun begitu, China juga mengatakan bahawa strategi untuk transformasi ekonomi kepada ekonomi yang lebih hijau haruslah berpaksikan kepada kepentingan negara-negara yang melalui proses itu sendiri dan tidak boleh dilihat dari kacamata global semata-mata. Jadi untuk itu katakan contohnya China memperkenalkan GDI dan China telah meletakkan komitmen $4 bilion contohnya untuk negara-negara membangun orang cakap dapat menggunakan dana ini untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan mereka. Jadi itu satu contoh di mana saya rasa argument untuk development of the global south yang boleh membawa kepada more sustainable development di seantero pesada ini akan menjadi lebih penting kerana telah ada pun platform yang tentunya sekarang ini dikepalai oleh China di dalam BRICS untuk format-format alternatif kepada apa yang telah pun dipersembahkan oleh PBB. Contohnya kalau PBB pada suatu masa dulu mempersembahkan SDG, Sustainable Development Goal. Now GDI ini tidak lari kepada SDG tetapi GDI meletakkan lebih kepentingan kepada negara-negara membangun. So itu contoh yang saya boleh bawa dan ini maksud saya apabila saya katakan bahawa multipolar itu semakin menjadi nyata. Dunia yang multipolar bukan lagi satu perbincangan akademik, tetapi apa yang menarik di UNGA 78 ini adalah untuk lihat bagaimana kuasa besar menempatkan diri mereka di dalam dunia yang multipolar. Jadi saya rasakan China telah pun menempatkan diri mereka dengan baik dan ini saya memang look forward untuk mendengar speech China di UNGA 78 kerana saya rasa speech China itu akan dapat lagi kita mendalami bagaimana China menempatkan diri mereka untuk menjadi the leader of the global south.
Harizal juga ada menyebut tentang Sustainable Development Goals ataupun SDG. Selain daripada konflik, perang, kita tahu isu-isu berhubung dengan pembangunan, isu pembangunan secara khusus yang lebih mampan, isu alam sekitar, krisis iklim dan sebagainya. Ini tentunya akan menjadi tumpuan juga. Dan UNGA minggu depan akan membuka tirai dengan bermula dengan sidang kemuncak Sustainable Development Goals ini ataupun SDG. Kalau kita lihat dari sudut ini pula, bagaimana kita nak melihat usaha dunia mencapai sasaran SDG ini sejak diwujudkan 2015, di mana kita berada sekarang? Kerana kalau kita lihat, mungkin saya ingin rujuk apa yang dikatakan oleh Greta Thunberg, banyak jargon-jargon besar yang digunakan oleh pemimpin, oleh institusi global ini yang mungkin isolatekan lagi perbincangan pentas dunia ini daripada apa yang dibincangkan oleh layman. Jadi SDG ini adakah kita lihat benar-benar menjadi sasaran dan tumpuan pemimpin dunia ataupun sekadar jargon sahaja? Itulah Naila. So permasalahan di sini adalah apabila kita melihat kepada SDG, ya. SDG itu melakarkan objektif-objektif, maksudnya visi, where we should be, what we should be addressing dan sebagainya. Tetapi the question of how itu tidak begitu menyerlah. Ada sebabnya kenapa how itu tidak begitu orang cakap diterangkan di dalam platform ataupun framework SDG ini. Kerana mungkin SDG mahu memberikan ruang untuk negara-negara anggota untuk melakarkan sendiri apakah jalan kerja mereka untuk mencapai visi-visi SDG. On the other hand, apa yang telah berlaku adalah kita nampak bahawa SDG itu semacam stagnant as a vision. Maksudnya kita tidak nampak penyelesaian ataupun satu pencapaian yang boleh kita katakan bahawa SDG itu berjaya. Jadi setelah beberapa tahun semenjak 2015, SDG itu pada hari ini seakan-akan menjadi orang cakap visi yang tidak ada format ataupun tidak ada objektifnya. Dan tentu sekali ada satu lagi argumen daripada negara-negara pembangun adalah apabila SDG itu dilakarkan, the question is that bagaimanakah negara-negara pembangun ini untuk mencapai SDG sedangkan dia ada fundamental structural issues contohnya. Dan dia tidak boleh mencapai objektif SDG jika isu-isu struktur atau isu-isu pembangunan, isu-isu sejarah ini tidak dapat diselesaikan. Jadi saya rasa hasil daripada permasalahan dan kritikan ini beberapa contoh saja, ya. Itulah kerana wujudnya pula pandangan yang baru terutama dalam blok BRICS pada hari ini bahawa mereka boleh memperkenalkan jalan kerja dan struktur yang lebih baik, meletakkan dana. Saya rasa setakat ini sudah ada lebih kurang 14 bilion US dollars, ya, sebagai permulaan untuk bagaimana negara-negara membangun ini dapat mencapai visi-visi ini dengan lebih strategik, dengan lebih teratur. Banyak lagi yang kita nak kupaskan mengenai dengan sidang kemuncak UNGA ke-78, khususnya melihat kepada aspirasi dan juga isu-isu yang ingin diketengahkan Malaysia. Apa yang boleh kita jangkakan dalam ucapan pemimpin Malaysia di pentas dunia ini. Kita akan bertindak seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus Minggu depan. Saya masih lagi bersama dengan Harizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan hubungan antarabangsa. Sebentar tadi kita bincangkan tentang apa yang mungkin berubah dan apa yang mungkin kekal sama dengan UNGA ke-78 minggu depan. Dan satu perkara yang tentunya berubah adalah kalau kita nak bandingkan tahun lepas, kita juga mengadakan wawancara yang sama berhubung UNGA, tapi ketika itu kita berada di Central Park. Kali ini kita berbincang secara maya sahaja. Tapi saya ingin rujuk semula apa yang kita bincangkan tahun lepas. Kita banyak bincangkan tentang relevannya PBB, pentas UNGA ini ketika dunia berdepan dengan begitu banyak cabaran, tentunya dibayangi dengan konflik Ukraine tahun lepas yang bersambung sehinggalah tahun ini. Relevan PBB itu, bagaimana keadaannya pula tahun ini? Masih ada banyak pihak yang mempertikaikan relevan, signifikan pentas UNGA dan PBB? Saya rasa Naila, seperti mana yang saya katakan tahun lepas, ya, dan ya Naila ingat lagi perbincangan itu berlaku di Central Park.
Saya ingat habis saja perbincangan tu hari hujan. Seperti apa yang saya katakan tahun lepas, United Nations General Assembly ini akan tetap relevan. Kerana selagi UNGA ini menjadi platform yang terbesar di antara negara-negara di dunia ini, ia akan tetap akan memberikan satu ruang untuk negara-negara memberikan aspirasi, pandangan, kritikan dan sebagainya di dalam satu format yang orang cakap lebih teratur, ya. Yang non-confrontational, yang tidak bersikap orang cakap mengganggu gugat kesinambungan ataupun autoriti negara-negara lain. Jadi saya rasa ia masih relevan. Tapi apa yang menarik antara tahun lepas dengan tahun ini, saya rasa adalah perkembangan platform-platform yang lain. Nah, ini saya balik semula kepada BRICS, ya. Jadi kalau BRICS itu berkembang dan kita nampak BRICS sekarang ini mempunyai lebih negara anggota, ya, dan kita nampak China memainkan peranan yang sangat besar sebagai semacam leader di BRICS. Jadi kita nampak bukan daripada segi competition, tetapi kita nampak memang akan wujudnya not immediately, tetapi mungkin dalam masa 5 ataupun 10 tahun, satu lagi platform yang akan dianggap kritikal dan penting untuk negara-negara menyuarakan pendapat mereka. Itu tidak bermakna UNGA tidak relevan lagi, tetapi itu juga akan bermakna bahawa negara-negara sekarang mempunyai alternatif. Jadi kalau United Nations, seperti mana yang saya cakap tahun lepas juga, tidak melakukan reform-reform tertentu untuk memberikan lebih suara, lebih pendapat, one nation, one vote, contohnya keserataan membership di United Nations tanpa ada kuasa-kuasa veto dan sebagainya, kemungkinan kita akan melihat bahawa G193 seperti apa yang Naila katakan tadi akan merosot, ya, dia punya pengaruh dia dan mungkin akan diambil alih oleh kumpulan ataupun persatuan ataupun pertemuan-pertemuan yang lain, ya, contohnya BRICS. Ya, menarik seperti apa yang Harizal katakan. Sekarang ini negara mempunyai platform, mempunyai mekanisme lain untuk turut serta dalam perbincangan di peringkat antarabangsa. Tetapi mungkin situasinya berbeza sedikit untuk Malaysia. Selain daripada ASEAN, tidak banyak ataupun tidak mungkin begitu banyak dibandingkan dengan Singapura dan Indonesia yang terlibat mungkin dalam pertubuhan lain seperti G20 misalnya. Bagi Malaysia, apa peluang yang patut dimanfaatkan negara ketika berucap di pentas UNGA nanti? Saya merasakan Malaysia ni sebenarnya kita balik kepada fundamental lah. Ya. Yang pertama adalah we are a trading nation. Ya. Kita sebuah negara yang menjalankan trade yang sangat tinggi. Jadi kepentingan bagi saya untuk Malaysia ini adalah untuk memastikan environment trading dunia itu adalah teratur. Itu saya rasa antara kepentingan yang sangat penting. Yang kedua, kita adalah negara membangun. Jadi Malaysia membawa aspirasi negara-negara membangun yang lain. Kita faham, kita mendalami isu-isu negara membangun dan kita tentu sekali boleh sahaja menyuarakan pendapat kita sebagai negara yang membangun. Yang ketiga, Malaysia ini adalah sebuah negara yang sangat orang cakap interested in new technologies, ataupun sepatutnya begitulah. Kerana kita mempunyai infrastruktur yang baik dan kita mempunyai peluang-peluang untuk kita melihat kepada masa depan, teknologi masa depan untuk membangunkan gerak kerja ataupun tenaga kerja, future of the labor force di Malaysia. Tentu sekali kita sebagai sebuah negara, kita mahu memantapkan tenaga kerja kita untuk teknologi yang baru. Sebab kalau kita train tenaga kerja kita untuk teknologi yang lepas, jadi ini mungkin bukan sesuatu yang sangat baiklah untuk negara. Kerana teknologi itu bertukar dengan sangat cepat. Jadi ini adalah beberapa aspirasi yang saya harapkan Malaysia boleh bawa ke pentas UNGA. Ya. Yang pertama sekali, tentu sekali memastikan bahawa international trade itu berjalan dengan lancar, memastikan tidak wujud blok-blok tertentu yang akan mengganggu trade antarabangsa, memastikan bahawa negara-negara mempunyai peluang yang setimpal, ya, nak kata sama rata tak boleh kerana pembangunan negara-negara ini adalah berbeza, tetapi setimpal untuk berdagang di peringkat antarabangsa. Itu bagi saya yang pertama. Yang kedua, tentu sekali Malaysia sebagai negara membangun harus membawa aspirasi pembangunan yang lebih mapan.
melihat kepada apakah viewpoint ataupun apakah visi kita sebagai sebuah negara untuk membangun bersama-sama dunia tanpa merosakkan alam sekitar. Bagaimana kita mampu membangun dengan negara-negara serantau, contohnya di ASEAN, dan dapat kita membangunkan sekali ekonomi bukan saja ekonomi kita tetapi jiran-jiran kita. Dan yang ketiga, sebagai negara membangun ini, saya rasa aspirasi yang penting untuk negara membangun adalah bagaimana kita dapat memastikan iklim dunia ini, iklim bukan daripada saja segi iklim cuaca, tetapi iklim politik ekonomi dunia ini adalah manageable, maksudnya tidak membawa kepada satu tahap di mana peperangan akan berlaku. Jadi suara keamanan daripada negara membangun itu juga adalah penting. Saya rasa Malaysia akan terus bercakap tentang ketidakstabilan di Timur Tengah. Malaysia akan terus menyuarakan pendapat kita tentang hak kesamarataan setiap negara. Dan suara-suara begini untuk negara membangun bagi saya adalah kritikal diunggah. Dan tentu sekali seperti yang saya katakan tentang teknologi, kerana teknologi masa depan ini adalah sangat penting. Dan daripada dulu lagi kalau kita lihat apa yang membezakan negara antara sebuah negara dan negara yang lain adalah antara faktor yang penting adalah kepunyaan ataupun keberadaan daripada segi teknologi. Sehingga hari ini kita nampak bahawa negara membangun masih terkebelakang daripada keberadaan mereka daripada segi teknologi. Jadi kalau kita teruskan begini, sampai bila negara-negara membangun dapat mencapai satu tahap di mana mereka boleh berdiri sama tinggi dan boleh berdagang sama rata dengan negara-negara yang lebih membangun, yang lebih kaya jika mereka tidak mempunyai kekuatan teknologi itu. Jadi kita dah dengar banyak terminologi seperti teknologi transfer, banyak bank-bank dunia telah pun memberikan bantuan-bantuan untuk meningkatkan teknologi, tetapi realitinya masih 2/3 dunia adalah terkebelakang. Teknologi yang ada di dunia pada hari ini masih dimiliki oleh beberapa negara yang telah membangun. Jadi ini adalah suara-suara daripada Malaysia yang saya rasa dapat memberikan impact, dapat kita suarakan supaya keberadaan kita di United Nations itu bukan sahaja daripada segi Malaysia, kepentingan negara kita. Kita harus berdiri di situ untuk membawa kepentingan serantau, kepentingan sejagat dan juga dengan idea futuristik yang lebih teratur. Ya, kita juga tahu apabila berada di pentas unggar seseorang pemimpin bukan sahaja perlu mengimbangi antara kepentingan luar negara tetapi juga kepentingan dalam negara, kepentingan politik domestik khususnya. Apabila kita nak melihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan berucap di pentas unggar nanti, kita tahu ini tentunya bukan kali pertama Anwar berucap di pentas dunia tetapi pertama kali di pentas unggar khususnya. Apa yang boleh kita jangkakan antara isu-isu yang dekat di hati Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Susah juga kalau saya nak memberi telahan apa yang Yang Amat Perdana Menteri akan katakan di unggar. Tetapi saya expect Yang Amat Perdana Menteri akan mungkin menekankan isu keadilan sejagat. Ini adalah satu isu yang sangat dekat di hati Yang Amat Perdana Menteri. Dan saya rasa mungkin Yang Amat Perdana Menteri juga akan bercakap di dalam konteks bagaimana negara yang membangun ini tidak boleh berterusan bergantung daripada segi ekonomi dan juga daripada segi kekuatan fiskal mereka, mata wang mereka contohnya, dengan satu sistem ekonomi dunia yang tentu sekali dipaksikan ataupun berpaksikan kepada ekonomi-ekonomi yang lebih besar. Jadi keadilan ekonomi antara bangsa itu juga mungkin sesuatu yang akan diketengahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya juga mengharapkan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri dapat bercakap sedikit tentang transisi ekonomi Malaysia, contohnya kerana kita telah pun ada roadmap untuk energy transition ataupun transisi energi di Malaysia untuk menggunakan
renewable energy, energi boleh guna semula, kuasa boleh guna semula, tenaga boleh guna semula dan sebagainya. Dan ini dapat memberikan visi Malaysia, meletakkan visi Malaysia di peringkat antarabangsa untuk build back better, ya, untuk membangun dalam satu tata cara yang lebih sensitif kepada impak pembangunan itu sendiri kepada alam sekitar. Jadi itu beberapa harapan saya, tapi tentu sekali saya tidak dapat membuat telahan-telahan yang lebih spesifik kerana terlalu banyak isu-isu yang boleh diperkatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ya, tentunya besar harapan Harizal sendiri dan juga tentunya masyarakat dunia, harapan yang tinggi kepada pemimpin dunia untuk mengetengahkan idea-idea menarik dan idea-idea baharu inovatif dalam berdepan dengan pelbagai cabaran dunia ketika ini. Terima kasih. Itu dari Harizal Hazri, penganalisis ekonomi politik dan hubungan antarabangsa, sudi kongsikan pandangan jangkaan mengenai dengan sidang kemuncak UNGA ke-78 minggu depan. Itu sahaja untuk Fokus Minggu Depan jam ini. Bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.